Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat kepada semua rakan-rakan saya dan terutama kepada Puan Farah. Saya Ikhwan bin Ghazali daripada kelas PT 119. Hari ini akan membentangkan tentang ketidakupayaan pelbagai, iaitu ADHD dan autism. Saya mengambil tajuk ini kerana tajuk ini begitu menarik. Kenapa? Sejak kebelakangan ini, kita perlihat bahawa kebanyakan ketidakupayaan bukan dari segi fizikal ataupun yang secara zahir, akan tetapi dari segi pembelajaran ataupun yang secara tidak sedar. Kadang-kadang ibu bapa yang telah melahirkan anak, mereka melihat fizikal anak mereka biasa-biasa sahaja. Tetapi apabila meningkat usia, tanpa pemerhatian dan juga pemeriksaan yang betul, mereka tidak sengaja yang ini terlepas pandang yang bahawa anak mereka adalah ketidakupayaan pembelajaran yang ini ADHD dan autism. Baiklah, seterusnya. Di antara isi kandungan yang akan saya bentangkan adalah pengenalan, punca ketidakupayaan, ciri-ciri murid ketidakupayaan, rawatan bagi mereka dan juga penglibatan pelbagai pihak, kesimpulan dan juga sumber rujukan. Baiklah, saya secara ringkas akan membaca tentang pengenalan ADHD dan autism. Gabungan ADHD, ini Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan Autism Spectrum Disorder adalah satu bentuk ketidakupayaan yang melibatkan cabaran unik. ADHD menyebabkan seseorang sukar memberikan tumpuan, mudah bertindak impulsif dan sering hyperaktif. Manakala autism pula mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial serta menyebabkan tingkah laku yang berulang-ulang. Apabila kedua-kedua ini berhadir bersama, seseorang mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Gabungan ini boleh menambahkan tekanan dalam situasi sosial dan pendidikan. Oleh itu, adalah penting untuk memberikan sokongan terutamanya bagi ibu bapa yang sesuai dan berkesan. Pendekatan yang disesuaikan seperti terapi, strategi penyelesaian emosi, pendidikan khas boleh membantu mereka menghadapi cabaran yang mereka alami. Oleh itu, kerjasama antara ibu bapa, guru besar dan pakar-pakar adalah penting untuk memastikan individu yang menghidap ADHD dan autism ini dapat rawatan yang sesuai. Dengan ini, semoga mereka mendapat kehidupan yang lebih baik dan juga mereka dapat mengharungi cabaran hidup yang lebih besar. Jadi yang kita dapat lihat bahawa yang ADHD ini adalah di mana mereka ini terlalu hyperaktif, terlalu bergerak ke sana, bergerak ke sini, tidak boleh duduk diam. Dan autism ni pula mereka yang sukar untuk berkomunikasi. Bukan nak kata introvert, tapi mereka ni mempunyai masalah secara dalaman. Mereka tidak boleh bertentang mata dengan orang. Mereka akan rasa tidak sesuai apabila berhadapan dengan orang ramai. Utama lagi kalau ada majlis-majlis keramaian ataupun ada aktiviti berkumpulan. Jadi mereka akan rasa sesak, akan rasa tekanan di dalam dada mereka. Dan mereka lebih lebih suka untuk meluangkan masa bersendirian. Kenapa? Apabila mereka bersendirian, mereka dapat menjadi diri mereka yang sebenar dan tidak mendapat tekanan dari luar. Yalah. Kadang-kadang autism dan ADHD ni sukar untuk kita detect dan juga kita kenal pasti. Oleh itu, seharusnya kita jumpa kepada yang pakar-pakar dari segi pakar mental, pakar khas yang untuk mengenal pasti bahawa mereka ni sebenarnya ada masalah ADHD autism atau masalah lain. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan ke punca ketidakupayaan murid dari belah sini. Yang ini pertama adalah genetik. Kebanyakan daripada kita tidak menyadari bahawa kadang-kadang semua masalah ketidakupayaan berpunca besar daripada genetik. Jika ayah kita ada masalah, jika kita punya atuk kita ada masalah,
berkemungkinan akan turun kepada kita. Bukan yang berkemungkinan besar, tapi masih ada possibility untuk turun kepada kita. Baiklah, seterusnya jangkitan peranatal, perinatal dan paskanatal. Paskanatal maksudnya jangkitan yang dialami oleh ibu yang mengandung. Lagi-lagi bila mereka sedang dalam kandungan dan apabila ibu tu mendapat jangkitan, maka akan memberikan kesan kepada anak dalam kandungan itu. Seterusnya, faktor persekitaran. Seperti contoh, lagi-lagi di zaman era yang moden ini, lagilah banyak pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kita akan bincangkan di slide seterusnya. Baiklah, punca yang pertama ialah genetik. Saya baca, ADHD. Kajian menunjukkan bahawa ADHD cenderung diwarisi daripada keluarga dengan sejarah ADHD. Penyelidikan mendapati kadar ADHD lebih tinggi dalam kalangan ibu bapa kandung, adik-beradik masing-masing 18% dan 31% berbanding ibu bapa angkat dan anak angkat yang hanya 6% dan 8%. Selain itu, kembar seiras mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk didiagnosis ADHD, menunjukkan peranan penting faktor genetik. Jadi, kita melihat bahawa ADHD juga dapat dibawa oleh ibu bapa. Dan yang lebih besar kemungkinannya adalah jika mereka adik-beradik kandung, adik-beradik kembar. Jadi kalau sebelah kembar ada ADHD, maka berkemungkinan besar juga yang kembar lagi satu akan ADHD. Bila terusnya autism. Mempunyai saudara terdekat yang mempunyai autism menjadikan seseorang lebih cenderung untuk mengalami keadaan ini. Sekiranya kembar yang sama mengalami autism, ada kemungkinan 36% saudara mereka kembar akan berkongsi 100% DNA mereka dan keadaan yang sama dalam rahim. Menurut Homesh 2024. Jadi ADHD dan autism juga mempunyai punca yang besar iaitu genetik. Lagi-lagi jika mereka mempunyai kembar. Kerana kebiasaannya jika kembar satu ini akan ada masalah, lagi satu kembar pun akan mempunyai masalah yang sama. Kerana apa? Mereka berkongsi rahim yang sama dan berkongsi DNA yang sama. Jadi secara ringkasannya, kadar risiko lebih tinggi jika ada ahli keluarga yang mengidap ADHD dan autism. Tapi jangan risau. Kita tak perlu panik. Kenapa? Ada rawatan dan juga terapi-terapi yang dapat membantu untuk merawat autism dan ADHD. Baiklah. Terusnya, kita akan membincangkan tentang punca yang kedua iaitu jangkitan pranatal, perinatal dan paskanatal. Baiklah. Terdapat 3 penyakit yang umum yang biasanya bagi ibu-ibu mengandung akan menghadapi benda ni lah. Mungkin mereka mempunyai imunisasi yang rendah, mungkin mereka terdedah kepada penyakit, kurang makanan. Mungkin ada orang sekitar yang mempunyai masalah penyakit itu dan mereka tersentuh ataupun melalui bawaan udara. Baiklah, rubella, HSV dan meningitis. Dan macam mana penyakit ini dapat memberi kesan kepada anak yang dikandung tu? Inilah kita ni akan menyebabkan keradangan otak, kerosakan sel otak, gangguan penghasilan neurotransmitter, gangguan pembentukan sambungan otak, septogenesis. Jadi, semua penyakit ini akan beri kesan kepada perkembangan otak anak-anak itu. Kenapa? Apabila ibu-ibu yang mengandung ini mengalami masalah ini, maka mereka akan lebih sering untuk demam. Dan bila suhu badan mereka meningkat, maka anak pun akan terkesan juga. Jadi, apabila mereka demam dan masa tu anak dalam proses perkembangan akan beri kesan kepada sel-sel utama dalam otak. Dan otak ni merupakan tunjang kepada koordinasi dan juga kita punya badan. Jadi, apabila otak kita dah terjejas, maka seluruh sistem badan kita akan terjejas dan itu yang menyebabkan ADHD dan autism. Baiklah, kita lihat kepada jangkitan pranatal. Inilah contoh rupa wajah bagi mereka yang menghadapi masalah rubella.
rubella ni, kita senang kata chicken pox lah. Kenapa? Bila mereka yang chicken pox ni, bukannya hanya mereka ada bintik-bintik. Mereka akan mengalami demam yang panas, gigil-gigil. Kenapa? Kita sebagai manusia, sekurang-kurangnya akan kita kena rubella ni sekali dalam seumur hidup. Tapi yang lebih berbahayanya, jika itu terkena kepada ibu-ibu yang mengandung. Dan saya baca rubella ni apa? Rubella ini adalah sejenis penyakit berjangkit yang merebak melalui udara apabila seseorang itu dijangkiti batuk atau bersin. Virus rubella berada dalam titisan yang kecil keluar dari hidung atau mulut. Seseorang boleh dijangkiti jika mereka menghirup udara yang mengandungi virus tersebut. Jadi, penyakit rubella ini penyakit bawaan angin. Jika seseorang terbatuk, batuk berdekatan dengan perempuan yang mengandung, maka akan masuk ke dalam respiratory, ke dalam sistem pernafasan dan akan menjangkiti ibu mengandung itu dan berkesan kepada anak yang dikandung tu. Nah, saya baca, apakah macam mana kita nak tahu gejala rubella ni apa? Rubella ni biasanya mempunyai gejala harian dan mungkin muncul dalam antara 2 hingga 3 minggu selepas seseorang terdedah. Jadi, bukannya kita terdedah sekali terus menunjukkan yang bahawa kita ni terkena rubella. Tak. Dia mengambil kira 2 hingga 3 minggu. Jadi dalam 14 hari gitulah. Jadi gejala yang kita masuk adalah ruam merah di seluruh badan. Biasa itu merupakan gejala yang umum. Dan yang kedua adalah demam ringan. Jadi macam mana kita nak merawati rubella? Kita boleh mengambil ubat-ubatan, mengambil rehat yang secukupnya dan jangan terlalu mendedahkan diri kepada persekitaran luar. Takut kita akan terkena penyakit lain dan juga menerukkan lagi keadaan kita yang sekarang. Dan seterusnya adalah jangkitan perinatal. Dan ini bukan penyakit HSV. Penyakit ini juga ada tanda-tanda ruam-ruam dan yang lebih teruknya adalah akan menyebabkan parut yang sukar untuk hilang. Saya baca. HSV atau herpes simplex virus adalah virus yang menyebabkan jangkitan herpes. Terdapat 2 jenis utama virus ini iaitu HSV1 dan HSV2 yang boleh menyebabkan jangkitan pada bahagian berlainan pada tubuh manusia. Gejala HSV. Gejala HSV boleh menyebabkan lepuh yang menyakitkan pada kulit atau memberi mukosa seperti sekitar mulut atau alat kelamin. Kemudian, lepuh ini akan pecah dan meninggalkan luka yang kemudian sembuh. Jadi, secara ringkasnya, dia akan muncul gelembung-gelembung di kawasan muka dan juga kawasan alat kemaluan. Jadi, apabila gelembung-gelembung ini pecah, dan akan meninggalkan parut yang sukar untuk hilang. Antara gejala lain adalah kelenjar limfa bengkak, sakit kepala, sakit otot, dan juga kelesuan. Dan macam mana nak merawat HSV ni? Dan merawatnya, pergilah ke klinik terdekat dan dapatkan ubat. Seterusnya adalah jangkitan pasca natal. Rubella ni merupakan contoh individu yang mengalami meningitis. Meningitis ni adalah satu keradangan pada selaput otak dan saraf tunjang yang disebut meningitis. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus, bakteria, atau kulat. Gejala meningitis. Gejala ini boleh muncul secara tiba-tiba dan menjadi sangat teruk dengan cepat, terutama bagi meningitis bakteria. Berikut adalah beberapa gejala utama. Yang pertama, panas tiba-tiba. Yang kedua, sakit kepala yang teruk. Dan yang ketiga, leher kaku. Jangan kita memikirkan bahawa semua leher kaku tu ialah meningitis. Tak. Kebanyakannya. Tapi ni di antara gejala-gejala. Tapi jika ada gejala yang berikut ni, boleh kita refer kepada doktor. Boleh kita refer kepada pihak-pihak yang berkaitan. Cara untuk mengubatinya, pergilah ke hospital untuk mendapat ubat. Yalah, itu kita bincangkan tentang jangkitan dari segi ibu yang hamil. Terusnya, kita akan bincang faktor yang terakhir. Ini faktor persekitaran. Yang kita dapat lihat ni adalah pencemaran dari segi kilang, pencemaran dari segi orang yang bertanggungjawab, mereka membuang
bekas-bekas sisa pembahan, sisa kimia ke dalam sungai. Akan berikan kesan kepada ibu-ibu yang mengandung. Dilihat, okey, tidak terdapat dua bahan kimia yang memberi kesan kepada ibu mengandung yang akan membawa kepada ADHD dan autism. Yang pertama adalah plumber. Dia dapat dari mana plumber ni? Dari cat rumah lama, air pipe yang tercemar, atau debu dari tanah yang tercemar. Jadi, ibu-ibu yang mengandung ni tidak seharusnya berkunjung dan pergi ke kawasan-kawasan yang tertapak pembinaan. Kenapa? Kawasan situ terlalu banyak bahan-bahan kimia. Kenapa? Ada cat lama, mungkin mereka akan terhirup ataupun mereka akan terkena. Jadi, seterusnya air pipe tercemar. Jadi, ibu-ibu yang mengandung ni sepatutnya meminum air yang tapis, bukannya minum air yang secara tidak jelas sumbernya. Bukannya ambil, ciduk minum, tak boleh. Dan debu-debu tanah yang tercemar. Jadi jangan pergi ke kawasan yang tercemar lah. Jadi kita tak sedar kadang-kadang bila angin tu terlalu kuat, jadi dia akan bawa melalui angin dan ibu-ibu tu akan menghirup udara tu dan secara tidak langsung memberi kesan kepada anak yang dikandung tu. Seterusnya, pestisida ini racun untuk haiwan perosak. Bahan kimia yang digunakan untuk mengawal serangga atau perosak dalam pertanian. Jadi kadang-kadang kita tak sedar, contoh kita pergi ke kawasan pertanian, pergi ke sawah padi, pergi ke kebun-kebun, kadang kita tak perasan. Kadang-kadang orang tidak menggunakan, contoh kan, dia orang-orang yang berkebun ni biasanya mereka akan gunakan racun untuk membunuh serangga. Jadi kita ni sepatutnya peka dan juga berfikir dua kali jika nak pergi ke kebun. Sebab takut kadang ibu mengandung ni terkena pestisida, terkena kesan-kesan bekas-bekas racun ni. Jadi kalau mereka tidak peka, akan beri kesan kepada ibu mengandung. Jadi info 9% hingga 20% daripada individu yang mengalami sistem ADHD didapati tercetus dari faktor persekitaran. Bukanlah 100% tapi still ada possibility untuk mendapat ADHD. Tapi kena ingat, kita perlu berhati-hati. Baiklah, macam mana bahan ni menyebabkan ADHD dan autism? Sebab kita kena hanya menghirup. Yang pertama, akan memberikan gangguan fungsi hormon. Akan menyebabkan penurunan IQ, peningkatan impulsif dan masalah tekan laku. Jadi, apabila bahan ni dihirup oleh ibu yang mengandung, dia akan merosakkan fungsi hormon dalam badan bayi itu. Jadi, hormon ni, sistem endokrin ni, dia contoh kita marah, akan keluarkan hormon marah. Kita gembira, akan keluarkan hormon gembira. Jadi, apabila hormon ni dia tak teratur, hormon ni tidak bersepah lah. Jadi, akan menyebabkan kanak-kanak tu susah untuk mengimbangi hormon mana yang patut dia lebihkan, hormon mana yang patut dikurangkan. Jadi sebab tu kadang dia hyperaktif, ada yang terlalu aktif, terlalu nak melompat-lompat kan. Sebab hormon dia tu tak boleh nak dikontrol. Ialah seterusnya, gangguan neurologi dan kognitif, pendedahan kepada pelambung dan pestisida mengganggu perkembangan otak, menyebabkan kerosakan pada sambungan saraf dan pengaturan neurotransmitter yang penting untuk perhatian dan tingkah laku. Jadi, apabila fungsi hormon rosak, akan terjadi satu kerosakan yang lain, iaitu neurologi dan kognitif. Otak kita ni sebenarnya dia terlalu banyak sambungan neuro. Kalau kita tengok iklan TV kan, dia akan close the iklan yang mana jika ada seorang bayi budak terminum air, susu, dia akan zoom ke dalam otak dia kan, dia tersambung sel-sel otak. Jadi sel-sel otak ni lah yang dipanggil neuro. Jadi apabila neuro ni, dia akan berfungsi untuk memberikan maklumat impulsif. Contoh kalau kita melihat bahaya, melihat benda yang kita suka, jadi dia akan memberikan suatu impuls, sesuatu isyarat kepada otak kita yang bahawa benda ni baik, benda ni berbahaya. Jadi bila benda tu rosak, jadi akan memberikan kesan. Contoh, budak ni dia akan lebih, orang kata, suka dikawal lah sebab dia punya
sistem impulsif dia, since otak dia nak beri isyarat tu pun dah rosak, dah ada problem. Sebab tu kadang-kadang mereka ni susah nak kawal tingkah laku mereka, sebab mereka punya dasar je punya tunjang otaknya pun dah mengalami masalah. Jadi info, redahan semasa kehamilan kepada bahan toksik boleh memberi kesan kepada perkembangan sistem saraf pusat janin, meningkatkan risiko ADHD dan autism. Seperti yang saya kata tadi, bahan-bahan yang luar daripada badan ibu pun memberi kesan kepada bayi. Baiklah. Okey, kita lihat apakah ciri-ciri ketidakupayaan ADHD. Macam mana kita nak lihat yang mereka ni betul-betul ADHD ke diorang main-main. Ini bagi ADHD, kita baca. Masalah perhatian. Mereka akan suka untuk fokus. Mereka kalau nak lihat satu perkara tu, mereka akan selalu pandang kiri, pandang kanan, susah nak pandang. Okey, seterusnya hyperaktif. Mereka akan selalu nak lompat, nak aktif lah. Susah nak kita nak kontrol. Tak boleh duduk diam lah, nak lompat-lompat je. Selalu gelisah, cakap laju, cakap laju, cakap berlebihan. Suka nak bercerita. Lepas tu dah cerita tu lompat-lompat lah tu. Jadi susah lah kita nak manage mereka. Jadi impulsif. Mereka tidak spontan. Mereka kan selalu buat ikut suka lah. Macam okey, aku rasa benda ni seronok, jadi dia akan buat tanpa berfikir benda ni buruk ke, benda ni salah ke. Jadi itu masalah bagi ADHD. Terusnya, bagi autism pula. Autism ni berbeza dengan ADHD. Dan ADHD tu tadi, mereka kan impulsif. Mereka kan suka untuk mengekspresikan diri mereka. Dan autism ni pula, mereka kurang untuk mengekspresi perasaan mereka. Mereka contohnya susah nak baca, susah nak ekspresi wajah, ada suara. Mereka akan lebih suka untuk berdiam diri. Masalah komunikasi, kelewatan perkembangan bahasa, mungkin mereka akan lambat untuk belajar bahasa. Biasanya budak-budak dalam umur lingkungan 2-3 tahun pun dah boleh bercakap. Tapi autism ni sebab mereka jarang untuk berkomunikasi dengan orang, jadi perkembangan bahasa mereka pun akan terbantu. Jadi seterusnya, tingkah laku berulang dan minat terhad. Contohnya, jika mereka suka buat satu benda, mereka akan buat benda tu tanpa mereka sedar, dan bahawa mereka terlalu mengulang benda tu. Contoh, melambai tangan. Lambai terlalu lama. Contoh, kita lambai kan, kita mesti lambai dalam berapa saat dah kan. Tapi mereka akan buat. So mereka suka benda tu. Baiklah. Seterusnya kita akan tengok ketidakupayaan pelbagai ADHD dan autism ni, pihak mana yang perlu bertanggungjawab untuk membantu mereka? Adakah hanya ibu bapa sahaja? Tidak. Yang ini pihak kerajaan perlu membantu. Yang ini di antaranya JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab kita biasa melihat JKM ni untuk menjaga orang tua, untuk menjaga orang-orang miskin. Tetapi dia punya job scope tu luas. Mereka juga menjaga orang-orang yang OKU, terutamanya mereka yang ada masalah ADHD dan autism. Saya baca. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Malaysia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab untuk menjadikan perkhidmatan kebajikan sosial kepada masyarakat. JKM memainkan peranan penting dalam melindungi dan memperbaiki kesejahteraan golongan yang memerlukan bantuan, termasuk kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya OKU. Baiklah. Apa peranan JKM? Adakah mereka hanya memberikan duit? Saya baca. Menyediakan bantuan kewangan dan sokongan sosial, terutamanya bagi ibu bapa yang untuk menjaga anak ADHD dan autism ni memerlukan inisiatif dan sumber kewangan yang besar. Sebab mereka ni kan kadang-kadang terlalu hyperaktif, kadang-kadang saya ada pengalaman dengan anak yang autism. Kadang-kadang mereka terlalu memilih makanan. Kebiasaan kita makan nasi, tapi mereka lebih suka kepada makanan western. Makan fries, makan lamb chop semua. Jadi ibu bapa yang menjaga anak autism ni
dia tak boleh nak carry, tak boleh nak memenuhi permintaan anak mereka jika mereka tak ada duit. Macam mana mereka nak beli duit? Makanan yang western mahal-mahal. Jadi, oleh itu peranan JKM ni untuk membantu, menyalurkan bantuan. Jika ada ubat-ubatan, mereka boleh menggunakan duit tu untuk membelikan ubat. Terusnya, menawarkan program intervensi awal. Jadi, untuk kanak-kanak yang didiagnosis autism dan ADHD bertujuan untuk meningkatkan kemahiran sosial dan perkembangan kognitif mereka. Terusnya, menguruskan pendaftaran orang kurang upaya. Jadi, orang JKM ni akan membantu orang yang ada ADHD dan autism ni untuk membuat kad. Jadi, kad ni bila mereka ada, mereka akan gunakan kad ni untuk mendapatkan bantuan. Baiklah, ni saya baca. Ni contoh program yang dicanangkan oleh JKM untuk membantu ADHD dan autism. Bantuan dan program bagi membantu meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak autism dan ADHD. Baiklah, seterusnya. Penglibatan pihak dari Permata Kurnia. Saya baca. Permata Kurnia ditubuhkan pada 2015 adalah pusat intervensi awal dan pendidikan khas di Malaysia yang memberi tumpuan kepada kanak-kanak dengan autism. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada program Permata yang bertujuan menyediakan pendidikan berkualiti untuk kanak-kanak dengan keperluan khas. Jadi, secara ringkas, Permata Kurnia ini sebenarnya diasaskan oleh Rosmah, iaitu isteri daripada Perdana Menteri Najib Razak. Jadi, Permata Kurnia ni dia dihaskan untuk bantu mereka yang ada masalah autism dan OKU yang lain. Kenapa? Kadang-kadang mereka yang ingin mengambil kanak-kanak sekolah, mereka akan rendah pada autism. Kenapa? Autism ni mereka akan lebih ke arah diam, ke arah mereka suka bergaul tapi tak terlalu suka bergaul. Jadi mereka akan menghadkan peluang yang mereka ada. Jadi dengan adanya Permata Kurnia, mereka akan melatih mereka yang ada autism ni, latih untuk bergaul, untuk membantu mereka untuk menghadapi orang-orang luar. Jadi, apa peranan Permata Kurnia? Peranan pertama, seperti JKM tadi, pusat intervensi awal. Seterusnya, pelatihan dan pendidikan untuk ibu bapa. Jadi, ibu bapa kadang-kadang mereka tak faham anak mereka ni ada autism. Jadi kadang mereka pukul anak mereka. Mereka cakap, kau ni kan lahir yang lain daripada aku. Padahal mereka ni ada masalah. Jadi mereka, Permata Kurnia ni akan memberikan cara macam ni ibu bapa ni sebenarnya, anak awak ni ada autism. Oh, macam ni ada anak autism? Okey, saya ajar. Dia ajar, latih ibu bapa. Bukannya mereka ambil anaknya tu. Bukan mereka mengasuh anak tu di Permata Kurnia. Mereka juga mengasuh ibu bapa macam mana cara untuk mengasuh anak mereka tu. Jadi mereka dapat win-win situation. Jadi terusnya ketiga, penyediaan sokongan psikologi terapi. Jadi kadang-kadang mereka yang ada autism ni ada masalah. Kenapa mereka tak pandai untuk meluahkan perasaan. Jadi dengan ada Permata Kurnia, mereka dapat meluahkan perasaan, dapat berkongsi pendapat mereka, apa yang mereka rasakan. Jadi ini adalah contoh program yang dilaksanakan oleh Permata Kurnia. Carnival Study Intervensi Awal dirasmikan oleh Fadlan Siddiq kita, yang ini Menteri Pendidikan kita yang baru. Adalah kita sudah sampai kepada kesimpulan. Sedar tak sedar, sudah tamat kita punya pembentangan dari saya. Seringkasnya, kesimpulannya, ADHD dan autism adalah ketidakupayaan neurodevelopmental yang berkesan kepada tumpuan, tingkah laku serta interaksi sosial. Setiap individu yang terkesan menunjukkan sistem berbeza dan sokongan menyeluruh seperti intervensi awal, penyesuaian pendidikan serta sokongan keluarga dan masyarakat amat penting. Dengan pendekatan yang inklusif dan bersepadu, individu yang mengalami ADHD dan autism dapat mengatasi cabaran mereka, membangun potensi dan menyumbang kepada masyarakat yang bermakna. Jadi,
sepatutnya kita jangan merendahkan mereka di ADHD dan autism. Kita embrace, kita macam sokong mereka. Kenapa? Mereka ni adalah orang yang special, adalah orang yang istimewa. Jadi kita patut layan mereka dengan cara yang istimewa. Jadi sekian itu dari saya. Segala semua salah silap mohon saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, dari Ikhwan Ghazali. Assalamualaikum.